Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lama dah tak jumpa. Jadi kita teruskan sesi pembelajaran kita yang sebelum ni lah. So malam ni saya nak bincang benda ringkas saja, iaitu kadaran. Dulu kalau 2015 dan ke bawah lah, masa-masa awal di SKP dan masa-masa KBSR, KSSR, tajuk nisbah dan kadaran ni dia di dalam tajuk penyelesaian masalah pada nombor bulat, ataupun dia diselit-selit dalam apa-apa tajuk lah yang melibatkan penyelesaian masalah, nombor bulat ke ataupun unit ke, yang melibatkan unit ke. Sebab kadaran ni biasa kita sebut nisbah dan kadaran lah. Nisbah dan kadaran ni dia boleh ada dalam semua tajuk macam tu. Dia boleh ada pada tajuk just nombor bulat saja ke, ataupun tajuk yang melibatkan unit ke. Tetapi bermula di SKP 2016 dan seterusnya lah sehingga 2021 ni, 2017 ada semakan lagi untuk di SKP, dan saya rasa mungkin yang tu terkini lah. Dan kadaran ini adalah di bawah tajuk koordinat nisbah dan kadaran. Lupa ambil pemandangan with issue. So koordinat, nisbah dan kadaran. So koordinat ni biasa mudah lah. Saya akan bincang satu-satu. Biasanya perbincangan dibuat adalah koordinat satu, nisbah dan kadaran satu. Tapi untuk malam ni atau untuk sesi saya akan bincang nisbah satu, kadaran satu. Saya bukan bincang tajuk tu sekaligus. Dia macam ni Macam ni. Kalau adik-adik tengok buku teks, kalau di tahun 4 dia sebut kadaran, rate saja. Kalau di tahun 5 tajuk ni dia punya lanjutannya ialah ratio, nisbah. Tahun 6 adalah kembangan ni lah, nisbah dan kadaran. Ratio and proportion ke apa macam tu lah tajuk dia, saya tak ingat. So tapi bahasa Melayunya nisbah dan kadaran lah. So malam ni fokus saya adalah kadaran saja, kadar. Pertama kita kena tahu dulu apa makna kadaran. Kena jelas lah. Sebelum kita nak pergi kepada seterusnya. Sebenarnya kalau sebut kadaran ni satu saja. Saya terangkan dulu. Kadaran ni adalah hubungan antara dua kuantiti dalam pada nisbah yang sama. Hubungan antara dua kuantiti pada nisbah yang sama. Tak apa, nak faham tu susah kan? Tak apa. Kalau saya terang secara wording pun awak susah nak faham. So cuma nanti bila saya terangkan melalui soalan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas lah. Apa yang penting di sini, kalau kita tengok dalam standard dalam DSKP lah, standard pembelajaran. Untuk tajuk kadaran ni, dia kata menentukan suatu nilai yang tidak diketahui menggunakan kaedah ini tadi. Banyak-banyak cerita, banyak-banyak ni susah. Satu je yang sangat-sangat tuan-tuan, adik-adik semua perlu faham ni, kaedah unitari ni. Apa kaedah unitari ni? Bahasa mudahnya adalah kita cari nilai satu.
nilai 1 daripada kuantiti asal. Apakah kalau nilai asal tu apa kadarnya pada 1? Nilai 1 macam tu. Okey, itu yang menerangkan kadaran tadi. Berkadaran lah. Kalau 5 berkadaran, kalau satunya berapa? Kalau 10, satunya berapa? Macam tu. Dia berkadaran. Apa yang berkadaran dengan satu tu? Sebab tu saya kata saya nak terang secara verbal ni susah. Okey? So, pertama kaedah unitari ni, kaedah unitari ni kena faham, kena cari satu. Okey. Saya bagi situasi. Adik-adik pergi dengan mak ayah pergi beli durian. Okey? Durian ada 5 biji. Durian ada 5 biji kalau Sarawak ni durian masa musim dah hujung tu murah durian. 5 biji RM10. Okey. 5 biji sama dengan RM10. Okey. Maknanya kita boleh fikir secara teruslah. Okey. Kalau kakak ke abang awak tanya, kalau 5 biji RM10, kalau 3 biji berapa ringgit? Ni soalan mudah ni. Di sinilah dia sebenarnya banyak kaedah. Kita boleh guna kaedah ratio, kita boleh guna kaedah bar. Tapi hari ini saya nak bercakap pasal kaedah unitari. Kaedah unitari inilah kita nak cari di sini. Apa makna kaedah unitari ni? Kita cari harga 1 biji. Kalau soalan ni senang saja. Kalau 5 biji RM10, 5 biji. 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. 5 biji durian RM10. So 1 biji ni senang saja, RM10 ni kita bahagilah. Maka kita akan tahu harga satu ni RM2, 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 RM2. Maknanya 1 biji durian ialah RM2. Inilah namanya kaedah unitari. Okey. Ini namanya kaedah unitari. Kita cari harga 1 biji. Maka disebabkan kita dah tahu harga 1 biji, maka 3 biji ialah 3 darab RM2. Maka harganya ialah RM6. Adik-adik, saya tak nak cerita panjang malam ni. Saya nak cerita kaedah unitari saja. Kita cari satu nilai. Okey? Itulah kaedah unitari. Apa yang saya tunjukkan di sini adalah asas pada kadaran. Okey? Sebab kadaran ni nanti dia akan pergi kepada nisbah. Okey. Kalau kita nak cari terus soalan ni boleh tak? Yes, boleh. Kita terus kepada kaedah kadaran. Okey, bagaimana? 5 biji mewakili RM10. Maka konsepnya sama saja. Kita nak cari harga satu, iaitu RM10 diwakili oleh 5 biji. Maka kita nak cari harga untuk 3 biji. Maka kita akan dapat RM6. Dekat sangatlah. Menggunakan kaedah unitari ni tadi, saya gunakan kadaran. Okey. Maknanya 5 biji ni kadarnya ialah RM10. RM10 berkadaran dengan 5 biji.
Maka kita nak cari harga untuk 3 biji. RM10 bagi 5 ialah 2 ringgit, darab 3 6 ringgit. Inilah keadaran. Kita tak cari harga untuk satu. Kalau ni kita cari, ni lebih jelas lah. Kita cari satu dulu, kemudian kita darab. Ini sebenarnya kita cari satu juga, kan? Cuma kita memahami yang 5 biji itu berkadaran dengan 10 ringgit. Maka 3 biji 6 ringgit lah. Okey. Kalau soalan itu semudah itu. Tapi untuk tahun 4, soalan dia lebih kurang macam ni lah. Cuma darjah 6 dia akan guna, darjah 5, 6 dia akan guna lanjutan kepada kaedah, lanjutan kepada kadaran, iaitu nisbah. Nisbah ni dia macam ni lah adik-adik. Ada benda kita boleh terus dapat exactly nombor solid 1. Kalau macam ni kita terus dapat 1 biji 2 ringgit, ni solid nombor. Kadang-kadang kita tak dapat, kita akan dapat perpuluhan 2, perpuluhan 4. Yang tu kita tak boleh guna kaedah unitary. Kadang-kadang kita akan dapat dalam bentuk pecahan, kan? Itu yang kita tak boleh dapat, tak boleh guna kaedah unitary. Kita tak boleh cari satu. Sebab itulah lanjutan untuk sesi selepas ini saya akan terangkan pasal yang tadi tu, yang kalau kita tak dapat solid nombor tu. Saya ni terang aras yang paling rendah sekali. Saya nak semua orang faham dengan penerangan saya ni. Okey? Unitary ni bila kita dapat tepat-tepat. Kadang-kadang ada kalanya soalan kita tak dapat tepat. Kita akan dapat perpuluhan, kepecahan dan sebagainya yang akan ada banyak nombor. Di situlah kita akan guna perkadaran ataupun nisbah. Boleh? So, macam saya kata, ini saja penerangan saya malam ni. Saya nak benda yang mudah saja. Kaedah unitary banyak. Okey, saya bagi satu lagi contoh. Kalau dia kata 3 paket beras sama dengan 15 kilo. 3 paket beras. Soalannya, kalau 10 paket beras, senang saja. Macam saya kata, sama dengan berapa kg. Macam saya kata tadi lah, kita kena cari 1 paket dulu. 1 paket beras sama dengan berapa? 15 bahagi 3. Maka dapatlah 5 kg. Maka untuk dapat 10 paket, 10 darab 5, dapatlah 50 kilogram. Ini sama macam saya terang tadi lah. Bila kita bagi satu, kita nak cari nilai unitary 1, kita dapat dia solid number, nombor yang tepat-tepat. Jadi mudahlah. Okey, ini contoh soalan tahun 4. Tapi sebabkan sebelum ni PKP, tak pergi sekolah dan sebagainya, tak apa, tahun 6 pun kena dengar ni. Sebab ni tajuk last-last. Ramai yang tak sempat belajar. Tak apa. Okey, so itulah unitary. Cari satu nilai dulu, kadarannya pada 1. Kalau 1 unit berapa kadarnya? 5 biji 10, kalau 1 berapa? Okey, boleh? So rasanya itu saja saya nak bincang malam ni. Saya tak nak bawa balik cuti ni fikir banyak-banyak pack, susah nanti. Okey, saya akan bagi latihan. So take note, beri perhatian. Kaedah unitary cari 1 saja. Cari 1, baru kita, dia nak tanya 3 ke 4 ke 5, 20 ke, senang lah. Sebab kita dah tahu harga 1. Sebab kita dah tahu berat 1. Macam tu. Okey.
So itu saja, semoga perkara yang sikit ni bermanfaat dan boleh awak aplikasikan. Okey, sekian saja untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.